Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia kepada semua. Tentu tuan dan puan sudah pun membaca perkongsian mengenai perniagaan online pagi ini di media sosial saya. Okey, jadi kali ini saya nak berikan tuan dan puan perkongsian melalui podcast saya ini. Dan terlebih dahulu kepada tuan dan puan yang ingin mengikuti sebarang jenis ilmu ataupun tips perniagaan di laman sosial saya, boleh untuk set see first saya dahulu di Facebook tuan dan puan. Pergi kepada bahagian setting, okay, dan masuk untuk adjust, tukar kepada set see first status rakan kita. Baiklah, saya nak kongsikan kepada tuan dan puan satu tips bagi peniaga-peniaga online. Apabila tips ini berguna apabila tuan dan puan menerima rejection daripada pelanggan. Jadi macam mana nak buat bila kita dah terangkan segala-galanya dan tiba-tiba pelanggan kata, nanti saya fikir dululah, nanti saya bincang dengan suami dulu. Jadi apa yang tuan dan puan boleh buat adalah, nombor satu, hormati pendiriannya. Okay, hormati pendirian mereka dengan menyatakan, terima kasih puan, saya amat memahami dan faham bahawa puan perlu dapatkan izin ataupun pendapat daripada suami puan dahulu. Okey, kita berada dalam situasi dia dulu. Kita letak diri kita dalam situasi dia. Okey, poin nombor 2-nya adalah, jangan lepaskan gitu saja. Poin nombor 2-nya adalah, setelah tuan dan puan menyatakan yang tuan dan puan memahami keperluan pelanggan untuk bertanya dan berbincang dengan suami, justify. Nombor 2 adalah justify. Okey, sahkan. Ambil tahu apa sebenarnya yang mereka nak bincangkan. Jadi tanya kembali kepada pelanggan. Jadi sekiranya puan nak bertanya kepada suami, bolehkah saya tahu dulu apakah sebenarnya yang puan nak bincangkan dengan suami? Mungkin ada di antara penerangan saya tadi kurang jelas. Jadi perbincangan puan nanti bersama suami akan lebih bagus dan mendapat keputusan. Okey, jadi kita nak ambil tahu. Sebab apa? Bila dalam tempoh ini, sebenarnya kadang-kadang pelanggan ini dia suka buat rumusan ataupun assumption sendiri. Jadi bila dibincang dengan suami, dia akan menyatakan perkara-perkara yang mungkin kita tak terangkan dekat dia. Rupa-rupanya kita ada bagi sesuatu tapi diingat tak ada. Jadi bila kita nak ambil tahu, dia akan bagi tahu, mungkin dia akan cakap, sebenarnya kami kekurangan bajet. Jadi saya nak bincang dengan suami lah, sama ada boleh pinjam duit dia ke apa ke. Dan waktu itu sebenarnya kita ada kemudahan installment. Tapi kita tak bagi tahu dekat dia. Jadi apabila kita dapat tahu macam itu, terus kita katakan, puan jangan risau, kita ada boleh beri kemudahan installment. Puan boleh bayar sikit-sikit. Habis bayar, kita akan post kepada puan nanti. Jadi kita tak akan terlepas pelanggan itu. Okey, poin nombor 3 dan yang terakhir adalah close sekali lagi. Cuba close sekali lagi. Okey, nyatakan semula poin yang nombor 1 dan 2 dan kemudian buat call to action. Bagaimana nak buat? Nyatakan kembali setelah kita beri pemahaman yang kita menghormati pendirian mereka, kemudian kita ambil tahu apa yang mereka nak bincangkan, dan yang ketiga, call to action, kita nyatakan semula. Baik puan, sekali lagi terima kasih kerana puan meluangkan masa bersama saya, dan saya hormati pendirian puan untuk berbincang dengan suami. Dan untuk pengetahuan puan, memang kita ada berikan kemudahan installment bagi pembelian barang ini. Jadi ada apa-apa tak lagi yang boleh saya bantu? Dan jika puan setuju, mungkin saya boleh mula bungkuskan produk ini untuk dipost kepada puan. Boleh puan berikan alamat? Nampak tak? Jadi dengan kaedah ini, pelanggan akan rasa terhutang budi kerana bantuan kita. Mereka sudah tidak nampak yang kita nak menjual dan mengambil duit mereka, tetapi kita memang benar-benar nak membantu pelanggan. Jadi itu saja perkongsian untuk kali ini, dan insyaAllah sekiranya sambutan bagus dan banyak engagement, komen, like dan share ke atas podcast ini, saya akan berikan lagi input-input yang terbaik untuk anda yang mula nak berniaga secara online sempena tempoh kawalan PKP kali ini. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.